Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 142 orang. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan, satu kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh ialah 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatory seramai 692 orang dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac 2020, 4,284 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan sebanyak 389 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 ialah sebanyak 47,172 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Syarikat penerbangan Royal Brunei Airline RB hari ini memperkenalkan produk terbarunya iaitu RB Dine and Fly, a sightseeing flight experience. Produk terbaru itu memberikan perkhidmatan penerbangan selama 85 minit dan memberi peluang kepada para penumpang untuk melihat pemandangan negara Brunei Darussalam dan Kepulauan Borneo dari udara termasuk Mulu, Kota Kinabalu dan Labuan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amirliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah RB menyatakan perkara tersebut ketika ditemu bual oleh pewarta RTB sebelum menaiki penerbangan tersebut pagi tadi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua lagi, pengalaman penerbangan seumpamanya merupakan sesuatu yang baharu. Jelasnya melalui perkhidmatan ini, para penumpang dapat menyaksikan pemandangan-pemandangan menarik melalui udara. This concept we will see because I'm joining this flight to get some feedback also from the passengers. So maybe in the future we can introduce concept lain juga. Macam people kalau sekiranya akan celebrate birthday on the flight, bolehlah diorang come together and maybe organize a trip. Because bagi macam airlines dia lain daripada macam restaurants, gym and sebagainya. So because it take a while to come back. So at the moment I mentioned before, Royal Brunei punya activity kan about 5% compared to dulu. Jadi this hopefully will increase some activities for the staff to do and so on. Turut menyertai penerbangan tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pendatu Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Penerbangan pertama, A Sightseeing Flight Experience BI-45, membawa 99 penumpang termasuk 3 juruterbang dan 6 anak kapal tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan. Ketika ini, 300 pelanggan masih menunggu giliran bagi penerbangan seterusnya. RB currently Masani have about 300 people on the queue. So this flight actually was sold out within 48 hours. So what we plan to do is, because it's not a scheduled flight, but we intend to put more. If the demand is there, the more we will do. So currently with the 300 that is on the queue, we want to satisfy their thirst for flying as well. So we will arrange for more flights, and then once the schedule, the approval has been made, we will inform these people. Walaupun pandemik COVID-19 menjejaskan industri pelancongan global termasuk di negara Brunei Darussalam, syarikat penerbangan Royal Brunei Airline RB mengambil inisiatif untuk meningkatkan industri pelancongan domestik. Penerbangan RB Dine and Fly, sightseeing flight experience setentunya memberikan pengalaman baharu kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Sebagai langkah pencegahan wabak, pensanitasi tangan disediakan di setiap kaunter check-in. Penumpang-penumpang juga dikehendaki mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti menjaga penjarakan sosial 1 hingga 2 meter.
Penerbangan yang bertolak pukul 10 pagi itu mengambil masa selama 85 minit. Selain daripada menikmati pemandangan udara negara Brunei Darussalam, para penumpang juga menikmati pemandangan udara beberapa kawasan termasuk Mulu, Miri, Labuan, Kota Kinabalu sebelum kembali melalui Limbang, Sarawak. Meskipun mengambil masa yang singkat sambil menikmati pemandangan, para penumpang juga disajikan dengan makanan. Pengalaman tersebut setentunya memberikan satu kenangan kepada beberapa penumpang yang kebetulan menyambut ulang tahun hari kelahiran mereka. Penerbangan tersebut memberikan satu pengalaman yang unik di samping memperolehi pengetahuan am mengenai negara Brunei Darussalam melalui penerangan dari juru terbang penerbangan. Sebelum balik, para penumpang diberikan cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan. I think it's a fantastic initiative, just a chance for people to have a little mini adventure while they're stuck here in Brunei. I think it's great. Bagus sebenarnya, ya untuk mempromo negara kita ni yang sesiapa yang belum pernah terbang keliling Brunei, instead terbang dari ke KL ke Singapura ataupun selain daripada negara Brunei. So dengan promotion ni mereka boleh tengok Brunei secara lebih dekat dari pemandangan atas lah. Satu inisiatif bagus sebab kita tak boleh cross border, kita boleh lepas sempadan. Jadi bagus nak bersama keluarga, lepas stres, tekanan sebab kita tak tahu kan bila kita boleh belayar lagi, dan sebenarnya satu inisiatif yang bagus untuk local tourism. Golongan belia perlu mempunyai pengetahuan tentang tata cara pengurusan jenazah. Butiran lanjut mengenainya menyusul seketika nanti. Majlis Perundingan Mukim Telisai dan Majlis Perundingan Mukim Ukong Daerah Tutong pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74. Majlis berlangsung di Masjid Perancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Tutong. Lebih 30 peserta mengikuti Majlis Khatam terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim Telisai dan Majlis Perundingan Mukim Ukong menyertai majlis tersebut. Majlis penyampaian sijil kepada peserta khatam disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ukama Daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 50 orang peserta menyertai bengkel pengurusan jenazah pakaian di Alam Barzah, Anjuran Al-Razak Funeral Management. Bengkel pagi tadi diadakan di Masjid Kampung Lambak Kiri. Bengkel menyasarkan para belia tempatan antara lain bertujuan memberikan ilmu-ilmu serta tata cara mengendalikan pengurusan jenazah. Para peserta juga diberikan penerangan dan tunjuk ajar oleh dua pemudah cara bengkel yang terdiri dari imam masjid dan penggapai yang berpengalaman dalam pengurusan jenazah. Menurut Ketua Jurulatih Al-Razak Funeral Management, Awangku Ahmad Fatur Rahman Nur Firdaus bin Pengiran Haji Hasanuddin, bengkel yang julung kali diadakan ini akan diteruskan pada masa-masa akan datang dengan menyasarkan lebih ramai penyertaan golongan belia. Seramai 43 orang dari rombongan Majlis Perundingan Kampung Air Zon 2 serta kumpulan Wafira pagi tadi membuat kunjungan ke Kampung Sungai Bunga bagi lawatan sambil belajar di kampung berkenaan. Antara yang menyertai rombongan Awang Haji Asli bin Haji Mahmud, pemangku penghulu Mukim Sungai Kebun dan Ketua Kampung Setia A, B dan Kampung Sungai Kebun.
Semasa sesi lawatan ini, para rombongan berpeluang menyertai memproses produk-produk kampung Sungai Bunga, antaranya nugget ikan, keropok udang Seri Tanjung dan kuih putu mayam. Lawatan antara lain untuk mempromosi pelancongan dalam negara serta membuka peluang kerjasama dalam bidang yang bersesuaian. Dalam usia penubuhan mencapai 53 tahun pada 27 Ogos ini, Pusat Belia di Ibu Negara merupakan satu-satunya pusat bagi pembangunan dan kegiatan belia di negara ini pada tahun 70-an. Selaras dengan perkembangan semasa, Pusat Belia terus memainkan peranannya kepada setiap lapisan masyarakat, khususnya pada belia, untuk melaksanakan pelbagai aktiviti dan program ke arah pembangunan belia yang mampan. Selain hari-hari biasa, kemudahan-kemudahan di Pusat Belia pada setiap hujung minggu juga digunakan semaksimumnya. Selaras dengan perkembangan semasa dan ekspektasi para pengguna, kemudahan-kemudahan di Pusat Belia telah banyak mengalami perubahan dan dinaik taraf. Pada masa ini, aktiviti yang dilaksanakan di Pusat Belia adalah macam seperti discussion boleh dijalankan atau dibuat di ruang belia Ketani. Aktiviti tarian, kecantikan pun ada boleh dijalankan. Kolam renang sudah dibukakan, share kitchen, kafe belia pun dibukakan kepada orang ramai. Akademi IT juga dibukakan kepada belia-belia yang hendak belajar tentang basic of computer. Salah satu daripada kemudahan yang terdapat di pusat ini ialah The Shack Kitchen. Inisiatif yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bersama Darussalam Enterprise ini bertujuan bagi memudahkan para peniaga tempatan untuk menyewa dapur yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas memasak khusus bagi penyediaan produk makanan dan minuman masing-masing. Bagi belia-belia yang ingin berkecimpung dalam bidang masakan dan juga penggemar belia-belia ataupun yang ingin memasak dan menjual dan tidak ada restoran. Jadi kita bukakan di sini bagi yang ingin memasak dan yang tidak ada fasiliti bis dorang di sana. Ada tempat disediakan memasak, alat dapur dan banyak lagi equipment yang boleh digunakan. Antara kemudahan yang dinaik taraf baru-baru ini ialah Dewan Silaturahim. Dewan ini dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pameran bagi para belia yang terlibat dengan seni kreatif. Di samping itu, pusat ini turut mengadakan kelas Akademi IT bagi memudahkan para belia yang ingin mempelajari ilmu IT dan penggunaan komputer. Pusat ini juga mempunyai kemudahan kolam renang yang hanya memerlukan bayaran RM1 bagi orang dewasa dan 50 sen sahaja untuk kanak-kanak. Adalah dihasratkan prasarana dan kemudahan di pusat belia tersebut dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat termasuk warga emas, orang kelainan upaya OKU khususnya para belia selaras dengan peranan pusat belia sebagai pusat riadah masyarakat sebagai pemudah cara kepada aktiviti-aktiviti yang dikendalikan secara individu atau berkumpulan secara komprehensif dan bersistematik. Gerai hujung minggu Pasar Kitani di ruang Konkos Stadium Negara Hassanal Kiab Rakas memberi peluang kepada pengusaha dan peladang tempatan untuk memamerkan dan menjual produk mereka. Kru RTB pagi tadi membuat tinjauan suasana gerai tersebut yang kini memasuki minggu kedua penghancurannya. Antara produk-produk pertanian yang dijual ialah pisang, rambutan, salad, asparagus, telur ayam dan telur masin. Selain itu, para pengusaha tempatan turut menawarkan kopi robusta dan arabica tempatan. Antara menarik perhatian pengunjung adalah telur dan daging burung puyuh. Alhamdulillah, feedback orang ramai positif lah. Tidak ada masalah. Lagipun yang datang ini pun ada untuk macam dorang kan buat jamuan, ada orang kan buka restoran baru atau buat menu barulah.
Itu kemudian diorang akan berunding lagi. Untuk memudahkan orang ramai yang tidak berkesempatan untuk mengunjungi gerai jualan berkenaan, satu aplikasi hasil kerjasama pihak Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bersama sebuah syarikat pembangunan aplikasi tempatan tapau.com, Tapau yang memberikan perkhidmatan penghantaran barang yang ditempah. Feedback orang ramai alhamdulillah. Minggu lepas kami jual sayur-sayur kami. Kami setiap minggu membawa sayur-sayur lain macam sayur daun salad. Minggu ini pun kami membawa sayur yang lain macam irigula juga untuk menarik perhatian orang ramai insyaAllah. Gerai hujung minggu Pasar Kitani diadakan setiap hari Ahad bermula pukul 6 pagi hingga 11 pagi merupakan anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan kolaborasi bersama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Urussetia Gerai Hujung Minggu Pasar Kitani melalui talian 247 0400. Orang ramai menyambut baik laluan tambahan program Bandar Kuchuriya sejauh 5.20 km. Penambahan laluan yang bermula minggu lalu adalah dihasrat ke arah menggalakkan serta memudahkan lagi orang ramai untuk beriadah bersama keluarga. Penambahan itu juga memberi peluang kepada pengunjung termasuk peminat aktiviti berbasikal semasa Bandar Kuchuriya untuk menggunakan laluan yang lebih jauh dan tidak terhad kepada laluan yang sedia ada sebelum ini. Laluan tambahan program Bandar Kuchuriya melibatkan jalan-jalan seperti Jalan Menteri Besar, Jalan Pusat Persidangan, Jalan Stadium dan pusing keliling Jabatan Perdana Menteri. Manakala jalan-jalan yang ditutup adalah seperti Jalan Menteri Besar berhadapan dengan Istana Edinburgh dan dari lampu isyarat persimpangan 3 Jalan Stadium menuju ke Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Sementara itu, orang ramai yang hendak menuju ke pusat bandar boleh menggunakan laluan dari Kompleks Jabatan Kerajaan belok kiri melalui Jalan Perdana Menteri melimpasi Kementerian Pertahanan dan belok kanan di persimpangan 3 melimpasi bangunan AITI dan memasuki Jalan Stadium menuju ke pusing keliling Pusat Dakwah dan belok kiri ke Jalan Kebangsaan. Orang ramai juga boleh menggunakan jalan dari Kompleks Jabatan Kerajaan belok kiri memasuki Jalan Pertahanan hingga ke persimpangan 3 Jalan Perdana Menteri belok kanan, seterusnya memasuki persimpangan 3 melimpasi bangunan AITI dan memasuki Jalan Stadium menuju ke pusing keliling Pusat Dakwah dan belok kiri ke Jalan Kebangsaan dan dari pusing keliling Brakas belok kiri di persimpangan 3 melimpasi bangunan AITI dan memasuki Jalan Stadium menuju ke pusing keliling Pusat Dakwah dan belok kiri ke Jalan Kebangsaan. Orang ramai yang berkunjung atau menyertai riadah Bandar Kuchuriya, terutama penunggang basikal, berlari dan berjalan kaki dan juga pengguna jalan raya, terutama pemandu-pemandu kenderaan, dinasihatkan agar mematuhi segala arahan pihak berkuasa dan pihak jawatankuasa Bandar Kuchuriya. Pusat Pendermaan Darah memerlukan semua jenis darah terutama sekali jenis A bagi kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit terutama sekali bagi pesakit thalassemia dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah di sepanjang minggu ketiga bulan Ogos 2020 seperti jadual yang tertera. Kempen-kempen derma darah tersebut dibukakan kepada orang ramai. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian 2242424 sambungan 5745 atau 6001 atau email kepada bloodbank@moh.gov.pn dan ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram bloodbank_repas dan Facebook @bloodbank.repas.